Nah ini terusnya. Sah solat makmum jika ternampak kain imam terkoyak selepas selesai solat, yaitu tidak nampak semasa solat. Manakala solat imam batal jika dia yakin telah terkoyak sebelum solat. Jika makmum ternampak dari awal, hendaklah mufaraqah. Baik. Kita tak tahu kain imam koyak, sebab bukannya koyak belakang, yang koyak depan. Jadi yang tahu imam saja. Imam pula memang dah tahu kan dia koyak. Sembahyang dia tidak sah, tapi sembahyang makmum sah. Sebab tak tahu, walaupun kita ikut berjemaah, kita ikut imam, tapi kita yakin sembahyang imam pun sah, kita ikut sembahyang kita pun sah, walaupun sembahyang imam tidak sah pada diri dia. Begitu. Itulah dia. Jadi dalam keadaan ini ada pro and kontra, ada apa? Ada ikhtilaf dan ada muafiq. Yang muafiqnya mana kita ngikut tak apa, tapi yang menjadikan ikhtilafnya tadi, kita terpaksa keluar dan terpaksa mufaraqah jika terkoyak sebelum solat, makmum ternampak dari awal. Nampak dari awal tengok imam ni kayaknya koyak, tapi terus juga seingat saya daripada sebelum sembahyang dah nampak koyak tu, tapi dalam masa sembahyang dia baru teringat kain imam ni koyak, diturunkan juga. Kalau kita tak mau mufaraqah, kita ikut batal. Tetapi kalau kita nak tegur dia, bolehlah cerita macam tadi, najis tadi. Tetapi kalau tak tegur, kita kena mufaraqah. Okey. Kalau makmum ni ramai, kita mufaraqah, yang sah kita bagaimana makmum yang lain. Makmum yang lain tak nampak atau tak tahu, maka bimbang kita tanggung batalnya imam makmum lain dan batalnya imam, maka kita kena tegur dia. Tetapi kalau sembahyang one by one, berdua sahaja, ini baru gunakan konsep mufaraqah. Kalau mufaraqah, kalau selamat aku seorang, jadi aku nak selamatkan diri, lepas tu baru aku tegur imam, begitu, tak masalah. Tapi kalau ramai, kita kena buat yang tadi, seperti yang kita najis tadi, kena macam itu kalau kita tahu. Tapi soalnya sekarang koyaknya